Warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi di kuliah Zuhur ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberi peringatan kepada kita, baik saja melalui teman-teman ataupun apa saja yang di sekeliling kita. Semoga kita senantiasa termasuk tergolong kepada orang-orang yang senantiasa bersyukur ke hadirat Allah. Dan tak lama lagi, sebagaimana yang sudah diketahui oleh tuan-tuan, kita akan menyambut kedatangan bulan yang penuh mubarak, bulan yang penuh barakah, bulan di mana Allah Ta'ala akan menggandakan segala amal kebajikan kita, di mana bulan tersebut itu kita digalakkan menabur budi, menabur apa segala harta yang kita miliki untuk menggandakan amal kita. Dan ingatlah bahawasanya di bulan itu juga kita disuruh untuk memanjangkan tali silaturahmi kita, iaitu hubungan kekeluargaan kita antara teman, antara sahabat, antara yang sama dilahirkan satu ayah dan satu ibu. Itu yang sekarang sudah banyak hilangnya. Banyak perkara yang kita sudah hilangkan daripada budaya Islam itu sendiri yang telah mengajarkan kita, yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi besar, nabi akhir zaman. Dan kita janganlah terlepas peluang untuk kita bersilaturahmi, kerana ada sebuah cerita yang hubungkan, iaitu yang untuk memberikan pengajaran kepada kita, yang tersebut di dalam sebuah kitab yang namanya Duratun Nasihin. Kitab ini ada sebagian ulama mengatakan dia bukan kitab hadis, tetapi banyak di dalamnya cerita-cerita yang berfaedah, yang untuk memberikan pengajaran dan pendidikan rohani kepada kita, iaitu cerita-cerita misalan, cerita-cerita perbandingan, supaya kita mengambil iktibar daripadanya. Satu ketika, waktu Allah Ta'ala telah mengakhirkan dunia ini dengan kiamat, segala orang yang ada itu dikumpulkan di padang mahsyar, maka datanglah timbangan menimbang amal-amal manusia. Sebagaimana yang kita sudah ketahui, manusia itu diiringkan oleh dua malaikat, kiraman dan katibin. Dua malaikat inilah Raqib dan Atid, yang akan menulis segala kebaikan dan kejahatan kita, tidak sepi daripada keadaan tersembunyi ataupun keadaan kita berjaga. Maka itu, hati-hatilah di dalam perbuatan kita, kerana kita senantiasa diperhatikan oleh wakil daripada Allah, iaitu malaikat yang mengiringi kita. Satu menulis kebaikan dan yang satu menulis kejahatan. Apabila kita sudah mati, nanti kain kapan kita dikoyakkan, kita akan diperintahkan untuk menulis, sebelum lagi datang malaikat Munkar wa Nakir yang untuk menyoal kita, iaitu malaikat Ruman namanya. Beliaulah yang akan memerintahkan kita menulis segala apa yang telah kita kerjakan. Kita akan bertanya, kenapa berlakunya pengulangan? Iaitu malaikat sudah menuliskan jahat dan baiknya setiap manusia, kemudian tu kita di dalam kubur akan disuruh pula menulisnya sendiri. Baiklah, kita akan merasakan hujah yang kuat, iaitu kita akan katakan barangkali malaikat Munkar wa Nakir yang akan nanti bertanya mempertikaikan, iaitu apa yang ditulis oleh kiraman katibin dengan apa yang kita lakukan. Kita akan dapat merasakan itu sebagai satu yang tidak benar. Baiklah, kalau begitu, kamu sendirilah yang menulis apa yang telah kamu lakukan, bukan mengikut daripada akal fikiran kita ataupun apa yang telah kita lakukan, tetapi semua anggota yang melibatkan perlakuan kita buat di dunia ini yang akan menunjukkan arah mana kita menulis. Iaitu kalau mata yang memandang, mata itulah yang akan bersaksi, maka jari kita tidak akan dapat menafikannya. Kalau tangan kita yang melakukannya mencuri, tangan itulah yang akan naik saksi, maka dialah yang akan menuliskannya. Begitu juga kaki, segala anggota yang terlibat dengan dosa akan melakukan apa yang telah menceritakan apa yang telah mereka melakukan. Jadi dia akan sama serupa seperti mana yang telah dituliskan oleh malaikat kiraman katibin. Tidak ada sedikit pun yang berubah. Maka dia akan digantungkan di leher kita sampai nanti yaumil kiamah. Apabila sampai yaumil kiamah, akan dibentangkan buku yang ditulis oleh malaikat kiraman katibin. Kamu bacalah sendiri Allah.
akan mengatakan begitu kepada kita, maka kita menghitung diri kita sendiri dengan apa yang telah dikerjakan, ditulis oleh malaikat kiraman katibin. Begitulah keadaannya akan dinilai, dosa dan pahala manusia akan ditimbang berapa beratnya, iaitu ada seorang yang dia hanya memerlukan satu saja pahala untuk melayakkan dia masuk syurga. Kemudian tu dia minta kepada Allah Ta'ala supaya mencari, kalau ada orang yang akan dapat memberikan yang satu itu untuk melayakkan dia masuk syurga. Kemudian tu dia kata, izinkanlah aku untuk bertemu kepada ibu aku sendiri. Kemudian tu cari ibunya, jumpa ibunya, minta supaya ditambahkan amal kepada anaknya ini. Jadi kata ibunya, aku sendiri juga kekurangan, bagaimana untuk aku memberikan kepada kamu? Dia mencari, merantau di seluruh padang mahsyar tersebut, tidak bertemu dengan seseorang. Akhirnya dia bertemu dengan seorang kawan yang ketika di dunianya dia sangat rapat. Kemudian tu kawan ini mengatakan, aku hanya memiliki cukup-cukup untuk dapat masuk syurga. Kalau aku kurangkan satu beri pada engkau, maknanya engkau masuk syurga, aku akan masuk neraka. Tapi kalau aku menetapkan keadaan aku masuk syurga, engkau pula yang masuk neraka. Kawan ini berkorban kepada teman baiknya, kerana dia selalu sayang, kasih sayang, silaturahmi dengan kawan ini ketikanya di dunia, maka di akhirat pun dia akan memberikan apa yang telah dikerjakan di dunia ini, iaitu dia menambahkan satu kepada temannya masuk syurga, dia tetap di padang mahsyar menantikan perintah Allah Ta'ala. Akhirnya apabila temannya tadi sudah di dalam perjalanan masuk syurga, Allah Ta'ala menahan dia. Daripada mana kamu dapat amalan yang mencukupkan kamu untuk masuk syurga? Daripada teman yang setia di muka bumi ini. Panggil teman kamu menghadap. Teman ini datang menghadap kepada Allah Ta'ala. Dasar apa yang kamu memberikan amalan kamu kepada teman kamu? Dasar kasih sayang dan cinta kepada sesama umat. Allah Ta'ala kata, kalaulah kamu sesama umat sudah ada rasa kasih sayang yang begitu, apatah lagi aku sebagai Rabbul Izzah, sebagai Tuhan yang menciptakan seluruh alam ini, aku lebih-lebih lagi punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka dua-duanya disebabkan kasih sayang Allah dapat masuk syurga. Begitulah kita di pada muka bumi ini, kita senantiasa tanamkan sifat kasih sayang kita sebagaimana yang diajarkan Allah di dalam kalimah basmalahnya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang penuh kasih sayang dan penuh cinta kasihnya kepada kita. Sebab itu kita jadilah orang-orang yang baik, yang senantiasa memandang sesuatu itu positif. Jangan apabila kita melihat teman kita berbuat sesuatu, kita buruk sangka kepadanya. Datang siasat, ini adalah pekerjaan hati yang sangat buruk. Kalau suka menyangka orang tanpa dasar yang benar, kita hanya memandang kepada yang zahirnya, sudah membuat kesimpulan teman itu tidak baik. Ini sangat-sangat buruk. Pekerjaan hati yang seharusnya diperbetulkan, kerana daripada hati yang buruk akan timbul kelakuan yang buruk. Kalau sudah timbul kelakuan yang buruk, akan larilah, akan tersisih rasa kasih sayang dan kita punya silaturahmi kepada teman kita, kepada orang yang menyembah Allah dan Rasulnya, beribadah kepada Allah, dan begitu juga mengikut apa yang telah disampaikan oleh Rasulnya. Jadi begitulah sebagai intibar daripada petang hari ini. Maka kita sambunglah apa yang telah kita bicarakan pada 2 minggu yang lalu, kerana minggu yang lepas itu kita sudah beri laluan kepada Habib Kazim. Apa yang kita sampai bicaranya, iaitu ketika telah berkata Nabi Isa AS yang ketika itu masih di dalam dukungan ibunya yang dibawa oleh Sayyidatina Maryam bertemu kepada kaumnya. Apabila kaumnya bertanya, kemudian tu Sayyidatina Maryam berkata, menunjuk dengan isyarat kepada anak yang dia gendong, anak yang baru saja dilahirkan. Apa yang Nabi Isa AS berkata, qala inni Abdullah. Ini perkataan yang keluar pertama oleh Sayyidina Isa, iaitu Nabi Isa AS, Inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ada tak Nabi Isa kata sesungguhnya aku anak Allah, ataupun sesungguhnya aku Allah? Tidak. Ini pertama yang disebut oleh Nabi Isa AS. Kenapa pula orang-orang Nasrani mengatakan, yang menganggap bahawasanya Nabi Isa AS adalah anak Allah ataupun Allah itu sendiri, sedangkan baik di dalam
Al-Quran tidak menyatakan hal demikian, dan di dalam Injil pun tidak menyatakan hal demikian. Kenapa kita kata berani kita mengatakan bahawa sebenarnya Injil tak menyebut perkataan demikian? Kalau tuan-tuan masih ingat apa yang berlaku pada tahun 1996, cerita yang sangat masyhur, apalagi kalau orang jemaah haji yang ke Mekah biasanya dengar cerita ini. Ini cerita benar berlaku ya. Bukan cerita daripada kitab-kitab sebagai cerita perbandingan, tapi dia adalah the actual life daripada seorang pendakwah Nasrani, iaitu pendakwah orang Kristian yang tinggal di selatan Afrika. Nama beliau adalah Saili. Beliau adalah pendakwah yang sangat gigih di dalam agama Nasraninya, sampai-sampai beliau dapat pertolongan besar daripada Vatikan. Kita tahu Vatikan adalah satu kawasan seolah-olah macam ada otonominya sendiri di Itali ya, di Rom. Dia Rom, kemudian tu ada satu lagi Vatikan. Vatikan ni tak boleh sembarang orang masuk, ada protokol khusus, kerana di Vatikan inilah banyak rahsia-rahsia agama Nasrani disimpan, dan ada pula rahsia-rahsia daripada agama Yahudi yang satu ketika dulu pernah orang-orang Rom, ini cerita saya belum ceritakan ya, iaitu orang-orang Rom pernah menjajah Palestin. Kemudian tu barang-barang kepentingan ataupun barang-barang ritual orang-orang Yahudi pernah dirampas, dibawa keluar daripada Palestin, iaitu daripada Baitul Maqdis itu sendiri, dan dibawa ke Vatikan, iaitu di muzium bawah tanah Vatikan yang kepercayaan daripada sebahagian orang Yahudi. Barang-barang tersebut disimpan di situ, dan barang-barang itu adalah merupakan barang-barang di mana keperluan untuk pembentukan Haikal Sulaiman yang akan datang, yang akhir zaman, yang sangat diperlukan oleh orang-orang Yahudi. Sebab itu ada hubungan antara orang-orang Nasrani dengan orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi bermusuhan dengan orang Islam tetapi tidak bermusuhan dengan orang-orang Nasrani? Walhal kalau kita lihat antara orang Nasrani dan orang Islam dah sangat dekat persamaannya, tapi orang-orang Yahudi lebih memusuhi orang-orang Islam berbanding dengan orang Nasrani, kerana mereka hendak mendapatkan apa yang telah dilarikan oleh orang-orang Rom, iaitu orang-orang Nasrani itu ke satu ketika dulu, untuk mereka membuat ataupun mengisytiharkan Haikal Sulaiman yang nanti akan datang di dalam perancangan pembuatannya. Saya jelaskan ini bukan atas dasar politik ataupun atas dasar agama ataupun atas dasar perbandingan, tidak, tapi ini adalah merupakan apa yang diceritakan dalam jalur sejarah. Tuan-tuan sendiri boleh lihat ataupun boleh semak di mana-mana buku sejarah. Inilah yang sedang dikejar-kejar oleh Mossad ya, satu jabatan perisik Israel yang sangat hebat. Semua sudah dengar siapa itu Mossad dan siapa pengarah Mossad itu sendiri, yang selalu di mana saja mereka berada menunjukkan adanya tanda-tanda barang-barang ritual itu sudah didapati. Kita ambil contoh tentang satu barang yang sangat rahsia, iaitu namanya menorah. Menorah ni adalah tempat lilin yang bercabang 6 ya, iaitu satu tengah-tengah, kemudian tu tepi-tepinya 3 dan 3. Tempat yang lilin ni diperbuat daripada emas tulin. Kemudian tu ketika Rom menjajah Baitul Maqdis, menorah ni hilang, dan menorah ni dicari ataupun cuba didapatkan jejaknya di mana tempat simpannya, dan dia sangat rapat hubungannya dengan Knight Templar. Kalau siapa-siapa yang suka baca tentang macam mana tertubuhnya Knight Templar itu jadi kita tinggalkan soal itu dulu, kita masuk dalam soal ini, kerana kalau disambung ceritanya sangat panjang. Jadi apabila orang-orang Nasrani ini yang tadi kita katakan dia itu berdakwah, sangat bagus dakwahnya, sampaikan Vatikan memberikan dia sejumlah wang untuk belanja dakwah dia. Jadi apa yang dia kerjakan, dia gunakan wang itu untuk dibagi-bagikan kepada semua orang-orang Islam. Dia pergi madrasah, dia pergi masjid, dia tengok orang Islam susah, dia bagi duit, dengan harapan untuk memujuk orang-orang Islam itu masuk agama Nasrani.
Ada yang pengakuan daripada dirinya sendiri. Memang ada orang-orang Islam yang sangat susah keadaannya, yang imannya lemah, yang terpengaruh dengan wang ringgit dunia, yang masuk agama Nasrani ketika beliau dakwah. Kemudian tu sampailah satu ketika di mana titik permulaan beliau tu menyedari bahawasanya agama Nasrani itu adalah agama yang tak tetap pendiriannya, menunjukkan siapa Tuhan yang mereka sembah ataupun siapa Tuhan yang mereka ibadahi. Satu ketika tu dia singgah kepada souvenir shop yang ada dekat sekitaran tempat dia tinggal, iaitu di Afrika Selatan. Saya tak sebut kotanya. Kemudian tu kebetulan pula yang jual souvenir shop tu, yang jual souvenir dalam kedai itu adalah seorang Islam. Jadi apabila dia masuk dengan pakaian jubah dia, dengan cross dia, dengan pakaian resmi padri-padri Kristian tu, jadi penjual souvenir ni tanya dia, "Kamu padri Kristian?" Hanya untuk memastikan saja. Bukan, dia tak nampak yang orang ni masuk dengan pakaian seperti macam tu. Dia kata, "Benar. Apa tugas kamu yang sebenarnya?" "Saya adalah pendakwah ataupun missionary yang memberikan yang memberikan keterangan tentang agama Nasrani dan ajak orang masuk Nasrani. Saya nak tanya kamu satu soalan. Siapa Tuhan kamu?" Jadi orang Nasrani ni kata, "Tuhan saya adalah Isa," ataupun dia kata Jesus Christ. "Siapa dia?" kata orang Islam ni. "Dia adalah anak Tuhan ataupun Tuhan itu sendiri," kata dia. Orang Islam ni tanya, "Tunjukkan saya satu ayat di dalam Bible." Saya tak kata, saya tak suruh awak cari di dalam Al-Quran. Saya suruh awak cari dalam kitab awak sendiri. Tunjukkan satu ayat ataupun satu perkataan ataupun satu kalimah yang mengatakan bahawasanya Jesus Christ ataupun Nabi Isa pada kalangan orang-orang Islam yang mengaku bahawasanya dirinya Allah ataupun dia adalah anak Allah. Kamu bagi saya tahu. Apabila dia dengar soalan macam ni, padri ni seolah-olah rasa macam satu pukulan hebat pada diri dia. Dia tak sangka yang bahawasanya dia terlepas pandang untuk cara macam mana berdakwah untuk membuktikan benar-benar pengakuan Isa itu adalah anak Tuhan. Dia cari dalam Bible, cari-cari tak jumpa. Yang akhirnya dia tinggalkan tempat itu dengan satu perasaan yang sangat hancur luluh, seolah-olah dia sudah dipukul dengan satu besi yang sangat berat menimpa atas kepala dia. Sangat malu. Dia satu orang padri besar yang sudah begitu masyhur di kalangan orang-orang Kristian ketika itu, sampai Vatikan namanya sangat masyhur ya. Kemudian tu dia pulang, dia cari mana-mana kitab, dia panggil semua padri-padri bawahan dia. Dia kata, "Kita nak buat satu mesyuarat tergempar," iaitu dia ceritakan kisah dia dengan orang Islam yang menjual souvenir ni. Dia kata, "Bagaimana pandangan kamu semua? Bolehkah kita dapat mencari satu ayat ataupun satu pengakuan Nabi Isa sendiri yang mengatakan dia adalah Tuhan ataupun anak Tuhan?" Jadi apabila dia bawa perkara ini ke persidangan ataupun ke tempat dia mengajar padri-padri yang kecil-kecil, dia telah ditentang kuat, tentang hebat. Sampai kan dia kata, "Kamu telah terpengaruh dengan hanya satu perkataan orang Arab," katanya. Kerana di Afrika Selatan orang tak mengatakan agama Islam, orang mengatakan agama orang Arab. Dia orang tak nak sebut Islam. Dia kata orang Arab lah yang telah memulakan agama ni. Kata dia tak ada nama khusus Islam. Jadi dia sebut, "Engkau telah dipengaruhi oleh agama orang Arab," katanya. Dia kata, "Tidak, ini adalah merupakan satu kebenaran. Kalau memang betul itu satu pertanyaan yang perlu kita jawab, maka kita perlu jawab untuk membuktikan bahawasanya agama yang kita sekarang sedang siarkan ataupun sedang kita semarakkan adalah benar." Tapi akhirnya dia diketepikan. Dia masih juga bekerja sampai dia tak boleh bagi sermon lagi, tak boleh bagi khutbah di depan orang kerana takut dia tu akan mengeluarkan perkara-perkara yang akan menimbulkan sanksi kepada pengikut dia. Yang akhirnya dia pergi Vatikan. Dia cari sampai Vatikan, dia bongkar kitab-kitab lama, tak ada satu pun yang mengatakan bahawasanya Nabi Isa adalah Tuhan ataupun anak Tuhan, iaitu pengakuan daripada Nabi Isa sendiri. Tak jumpa dalam apa kitab pun, baik kitab Bible yang kuno ataupun kitab Bible yang baru. Yang akhirnya beliau tak tahu apa lagi nak buat. Tiap kali berfikir sampai dia penat, dia tertidur.
dalam tidurnya. Dia rasa dia berada dalam satu tempat yang sangat lapang. Tak ada siapa-siapa dalam tempat tu, dia hanya satu orang saja berdiri. Kemudian tu dia nampak di hadapan dia datang seorang laki-laki yang sangat bercahaya. Dia tak nampak wajah laki-laki tu kerana sangat terang cahaya yang keluar daripada jasad laki-laki ni. Kemudian tu laki-laki ni sebut nama dia, "Wahai Ibrahim," katanya. Dia tengok belakang, tak ada orang. Dia tanya, "Siapa Ibrahim?" Laki-laki ni kata, "Kamulah Ibrahim." "Iyakah?" dia kata. "Saya Ibrahim?" "Ya, kamu Ibrahim," kata laki-laki itu. "Cuba kamu pandang di sebelah kanan kamu." Jadi apabila dipandang sebelah kanan, dia nampak satu kumpulan orang-orang berjubah putih, kemudian tu berkopiah putih. Ada sebahagiannya pakai sarban dan ada sebahagiannya tidak pakai sarban. Dan ada seorang yang dalam kalangan itu ada sangat yang menonjol wajahnya itu. Sampai dalam mimpi itu dia nampak orang itu macam mana ciri-ciri fizikalnya. Yang akhirnya jasad ini, iaitu lelaki yang bercahaya ni kata, "Kamu ikutlah," sambil menunjukkan jemaah orang Islam yang berjubah putih tu, "Kamu ikutlah, nescaya kamu akan temui siapa Tuhan yang sebenarnya." Jadi dia bangun daripada tidurnya itu, dia senang hatinya, dia rasa dia sangat lapang hatinya. Tapi apabila dipikirkan semula, dia kata, "Macam mana aku nak cari jemaah ini? Aku tak kenal di mana tempatnya, dalam mimpi itu tak dinyatakan di mana." Jadi dia akhirnya mengambil keputusan berhenti daripada pekerjaan sebagai padri dan dia merantau keluar, masuk kampung, keluar town semua, yang akhirnya dia sampai kepada satu tempat yang sekarang ni kita sebut Johannesburg. Johannesburg tu, kemudian tu dia pergi masjid di sana, dia nampak satu kumpulan sedang duduk di masjid, sama macam di dalam mimpi dia. Dan di dalam situ ada satu orang yang dia sangat kenal ciri-cirinya, yang dia nampak dalam mimpi. Orang ni datang kepada dia, "Wahai Ibrahim," dia tanya. Dia panggil dia. Jadi dalam hati dia, kenapa dia tahu nama saya Ibrahim, yang sebagaimana yang tersurat yang ada di dalam mimpi? Kemudian tu orang ni kata, "Aku sudah tahu apa cerita yang sebenarnya, dan kamu Ibrahim mahukan petunjuk." Kemudian tu Ibrahim ni kata, "Beritahu aku dulu siapa yang ada di dalam mimpi aku." Seorang lelaki yang sangat bercahaya. Orang ini, imam yang daripada kalangan orang sekumpulan ini, kata, "Yang datang dalam mimpi kamu adalah seorang yang sangat mulia, seorang Habibullah, kekasih Allah. Dialah Nabi kita, Nabi kami, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang telah memerintahkan kamu dan memberi nama kamu sebagai Ibrahim. Dan dia juga datang di dalam mimpi aku untuk menerima kamu satu ketika nanti kamu akan sampai di depan aku." Ni kalau kita tengok ni macam mana cerita ni, seorang yang padri yang begitu hebat dengan dakwah dia kepada Al-Nasrani, yang akhirnya tunduk hanya dengan sebab mimpi Rasulullah kepada dia. Terbuka hati dia dan sampai dia belajar dengan orang ini, dengan kumpulan daripada yang dia mimpi ni, dia convert masuk Islam. Kemudian tu dia pulang ke tempat gereja dia, diberikan semua apa yang pernah Vatikan berikan kepada dia. Maknanya dia completely lepas daripada apa yang telah ditawarkan oleh Vatikan, yang akhirnya dia jadi orang Islam yang sangat masyhur, pergi ke mana-mana tanpa ada transport. Sudah orang banyak ceritakan tentang kewalian dia. Orang nampak dia hilang di hadapan mata orang ramai. Dan dia sampai di mana-mana tempat, di mana ada saja tempat yang perlu dia datangi untuk dia berdakwah, untuk mendatangkan ataupun menukarkan agama orang kepada Islam, dia akan ada. Dia yang disebut Ibrahim Saili, ya. Kalau siapa yang pernah dengar, berlaku pada tahun 1996, dan akhir ceritanya kita tak dapat pasti sama ada beliau masih ada hayat lagi sampai sekarang ini.